macam mana kita nak didik hati kita ni? Because hati ni yang paling penting. Sebab hati ni membawa kepada akhlak kita. Orang kan kalau dia banyak mencarut, abang tengok, bodoh lah kau ni cakap macam-macam, apa terjadi? Bila musim pandemik berlaku ramai orang yang berhijrah memakai tudung. Ada juga golongan artis juga pun berhijrah pakai tudung, pakai hijab kan. Tapi ada juga orang kata macam alah ini trend je ni, trend. So apa pandangan awak? Nak kata benda ni trend susah juga. Sebab macam saya cakap awal tadi, kalau orang sehari dia tak makan macam mana? Kalau orang dia tak minum sehari dia macam mana? Boleh hidup. Sehari ni boleh lagi kan. Tapi kalau kita teruskan beberapa hari ke depan, tak hidup lah kita. Sama juga dengan keperluan kita kepada solat, keperluan kita aurat dan sebagainya. Di antara hijab dengan tudung ni, mana lebih penting? Hijab dengan tudung bang Bukan nak hijab dengan hati. Oh, hijab dengan hati. Hijrah hati, hijab dengan tudung. Okey, kadang-kadang lawan tua kan dia melalui. Okey. Biasalah Kau tu gelak dalam aku Kau gelak aku tak ada gelak. Itu bukan gelak tu. Abang tengok cakap bukan main gelak lagi lah. Bukan main gelak. Okey, so tajuk kita tadi adalah yang mana lebih penting? Abang tanya hati ataupun hijab. Baik, Nabi SAW dia ada bagi tahu tentang hati. Nabi kata iza salahat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati ni baik bang, insya-Allah semua perbuatan lain semua akan baik. Anggota lain akan dikawal oleh hati. Kalau hati ni buruk, dia tutuplah muka dia ke, dia pakailah tudung 10 inci ke bawah ke, maka tidak akan ada kebaikan yang menyeluruh. Walaupun sebahagian dia tutup, contohlah dia pakai tudung, tapi mulut ni duk cerita, duk mengumpat, orang tak berhenti, maka itu tidak kita panggil agama secara keseluruhan. Tapi tidaklah juga kita menghina orang yang pakai tudung cakap pasal orang ni, tak juga. Kita meraihkan juga, terima kasih sebab dia pakai tudung, tapi tak apa, bahagian mulut tu kita cuba baiki sikit demi sikit lah. Hati ni Nabi bila orang tanya Nabi doa paling banyak, doa apa yang Nabi baca? Nabi SAW dalam umur dia yang 60 lebih tahun ni, yang paling banyak dia doa adalah yang pertama sekali doa untuk hati. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit ni macam mana? Kalau kita kata kat mahkamah, awak disabitkan kesalahan macam ni kan. Sabit ni maksudnya dekatkan ataupun tetapkan hati aku dengan agama-Mu ya Allah dan ketaatan kepada-Mu. Contohnya lah macam anak kita, isteri kita belum bertudung, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, nak paksa isteri bertudung. Kita ni orang lelaki cakap dia, tapi bila sampai kat rumah, perempuan ni dia kontrol semua kan. Jangan cakap lah walaupun beras kita beli kan. Beracap rambutan, pilihan hijab sejak. Tapi dia kontrol semua. Tapi kita nak dia pakai tudung, nak berhijab, anak-anak nak berhijab. Yang boleh kita buat memang kita boleh nasihat dia orang. Tapi kita kena doa, betul tak kan? Doa minta tolong pada Allah kan. Konsep yang lebih kurang sama tadi. Dengan anak tu minta dengan ayah satu benda, Allah SWT nukilkan dalam Al-Quran cara kita doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Bila kita minta dengan Allah ni, suara kita kena perlahan. Khufyah, suara lembut. Bukan lembut pondang. Itu bukan. Lembut adalah lembut yang, ya Allah, cakap sesuatu biar kita dengar hati kita. Allah, tolonglah. Bagilah isteri aku ni tetap dia nak pakai tudung. Ada orang dia pakai tudung. Dia dah berhijab apa semua, lepas tu dia buka balik. Apa pandangan kau? Sebenarnya perintah untuk tutup aurat pakai tudung ni ada dalam Al-Quran. Cuma orang dia nak mengelirukan orang, jadi dia kata tak ada. Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, di firman dia kata ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Perkataan jilbab. Kalau kita tulis jilbab ni dalam Google ataupun kita tengok di kamus-kamus ataupun penerangan-penerangan daripada ulama-ulama terdahulu, jilbab ni adalah satu pakaian yang menutupi, ada setengah-setengah sehingga menutupi bahagian muka, tapi pandangan mujma', kita kata yang umum mengatakan tutup rambut sampailah dada. Kalau orang putih dia panggil bosom area kan, bosom ni adalah dada dia lah, tutup bahagian dada. Ini pakaian, inilah maksud jilbab yang Allah SWT letakkan dalam Al-Quran. Jadi memang ada, dan dia suruh tu, dia ada cara dia suruh. Biasa kita dengar ayat Quran kan, ya ayyuhallazina amanu ataupun ya ayyuhan nas kan, banyak, tapi ini adalah ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika. Wahai Nabi, katakanlah kepada siapa? Katakanlah kepada isteri-isteri kamu.
wa banatika, dan anak-anak kamu yang perempuan, wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dan orang perempuan yang ada rasa takut kepada Allah, cakap kepada mereka. Allah klasifikasikan orang-orang ni semua, orang yang pakai tudung, kita boleh klasifikasikan diri dia sebagai orang yang taat perintah Allah. Ada juga orang yang macam dia bertudung, lepas tu kadang-kadang buat berjoget-joget dekat dalam social media. Tu pandangan macam mana? Bila kita cakap pasal perempuan, dia dah bertudung, lepas tu dia joget-joget, ini memang lumrah manusia dia, lumrah orang perempuan ni, dia nak orang sebut dia cantik. Dia nak orang sebut dia menarik, perwatakan menarik dan sebagainya. Tapi bila orang ni dia tahu apa batasannya, macam ada satu hadis hadis ni dia bukanlah hadis yang sahih, tapi dia antara hadis yang boleh dijadikan untuk fadail amal, kita punya amalan persendirian kita. Nabi SAW bagi tahu al-mir'atu aurat, idza kharajat istashrafaha syaitan atau kama qala. Nabi bagi tahu orang perempuan ni keseluruhan dia adalah aurat. Jika dia keluar daripada rumah, syaitan akan menghiasi dia. Bukan bermaksud kat sini orang perempuan tak boleh keluar, bukan. Bukan juga bermaksud orang perempuan kena balut macam mami, the mami tu kan, bukan. Tapi adalah nak memberitahunya bahawasanya orang perempuan ni, dia ni penuh dengan kelembutan dan penuh tarikan dia kepada orang lelaki. Jadi berbalik kepada ilmu lah, kena tuntut ilmu. Jangan sekadar kita hijrah ni ataupun kita berubah ni, kita tak ada ilmu, tak boleh. Kita pakai macam-macam, berpakai serban 10 tingkat pun bukan tak bagus, tapi kena tahu apa kelebihan dia dan apa tuntutan dia daripada agama. Okey, saya nak tanya sekarang. Kita cakap pasal hati kita cakap pasal packaging. Macam mana kita nak didik hati kita ni? Because hati ni yang paling penting. Sebab hati ni membawa kepada akhlak kita. Kalau hati kita berkecamuk, jadi macam mana kita nak jaga hati kita ni supaya hati kita ni jadi hebat, kerana hati itu membawa kepada akhlak kehidupan seseorang manusia. Silakan yang Al-Fadil Al-Ustaz Al-Hafiz Haris Ismail. Dia tanya soalan macam dia ustaz tu. Aduh, okey, bagus. Tanyaan yang baik. Okey, macam ni abang macam mana kita nak jaga hati ni? Hati, macam abang cakap tadi, kalau Rasulullah dia ada fizikal yang menyuci hati dia. Maksudnya malaikat datang cuci hati dia. Kita pun kena cuci hati kita. Macam mana cara nak cuci hati kita? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Dalam setengah-setengah riwayat ataupun dalam tafsir Ibn Katsir juga menyebut, tenang di sini bermaksud memperbaharui hati. Memperbaharui hati ni maksudnya renewal of our heart. Kecik putih sikit, tak boleh lah, kamu saja. Okey. Jadi bila hati kita bersih, bila hati kita selalu kita basahkan lidah kita dengan zikrullah, maka hati secara langsung akan membentuk ke arah apa yang kita cakap. Orang kan kalau dia banyak mencarut, abang tengok bodoh lah kau ni, ni cakap macam-macam, apa terjadi? Pertama sekali, benda-benda di sekeliling pun akan bertukar. Molekul-molekul ni, ada air depan kita kan. Kalau kita cakap, nampak brand. Kalau kita tengok air ni, kita bercakap pun dari segi saintifiknya berubah molekul air. Begitu juga kalau kita bercakap benda-benda yang baik. Kenapa Allah SWT tinggalkan kita dengan satu, dia kata mukjizat terbesar adalah melalui dengan perkataan Quran. Kita baca melalui apa? Kalau orang yang bisu pun dia boleh rasa dengan tangan, dia akan baca dalam hati. Baca juga. Allah SWT tinggal. Allah kata ni mukjizat terbesar. Orang yang boleh Nabi yang boleh belah laut, Nabi yang buat kapal besar, Nabi yang boleh belah bulan, yang terbesar adalah Al-Quran. Jadi banyakkan kita baca Al-Quran, kerana Al-Quran akan membentuk hati kita. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Siapa yang baca Al-Quran, Allah SWT bagi dia kebaikan, penuh dengan kebaikan hidup dia. Ini akan penting kan, kita jaga kan. Sebab apa? Yalah, semuanya bermula daripada terdetik di hati. Kita nak buat terdetik di hati kan, terdetik di hati. Jadi ialah hati ni dia satu tempat yang very special kan, very special kan. Jadi apa macam dia cakap tadi, kita tu jangan fikir yang buruk pada orang, apa semua kita doakan baik-baik. Jadi hati ni kita tengok satu tempat yang very very special. Bukan semua orang kita letak dekat hati kita. Of course kita letak anak-anak kita, isteri kita, mak bapak kita dalam hati kita. Sebagai contohnya, kalau katakan saya pergi rumah kawan saya, bapak dia meninggal, saya sedih, tapi mungkin saya tidak menangis. Tetapi kalau keluarga saya yang meninggal, pasti saya menangis, kerana mereka saya letak dalam satu tempat namanya hati, tempat yang paling hebat. Sebab tu cinta tu kalau dia punya logo dia, dua hati bertemu kan, ada dua hati kan. Lepas tu dia cocok dengan anak panah kan. Kat depan tu nak tarik pun tak boleh, nak lepaskan pun tak boleh. Sebab tu kalau katakan kita berkasih ke apa benda, padahal dia pergi carilah lain, tapi disebabkan hati
daripada ramai-ramai perempuan yang kita kenal, tapi kita memilih seorang untuk menjadi suri hati, bukan suri rumah, suri hati. Jadi macam mana Riz kau jaga hati Lofa? Uish, lain. Aku Dia ialah contoh supaya director punya twist tu. Cerita agama. Okey Haris, macam mana kau jaga hati Lofa? Saya duk ialah. Alhamdulillah hari ini kita dapat berbincang tentang hijrah, hijab dan hati. Riz, engkau terangkan pasal hati, engkau terangkan pasal hijab, engkau terang pasal kehidupan. Bukan datang daripada saya, bukan datang daripada Riz. Ini semua hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Terima kasih.